Kem TUDM Bukit Jugra, Banting, Selangor, latihan bersama pasukan khas Tentera Udara atau PASKAU dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara dan Bravo diselenggarakan selama 17 hari. Ia membabitkan 132 anggota PASKAU dan 105 anggota dan Bravo. Bagi Tentera Udara di dalam Malaysia, kami berlatih khususnya dengan pasukan anti keganasan dari Tentera Udara Indonesia, iaitu pasukan Dan Bravo. Dan mereka adalah pasukan yang mempunyai kepakaran di dalam mengenangi masalah atau terorisme di dalam pesawat. Di negara kita, pasukan khas udara ataupun lebih dikenali dengan PASKAU adalah unit yang telah dipertanggungjawabkan untuk melakukan operasi yang sama. Latihan yang memasuki seri ke-7 ini dianggap unik dan istimewa. Ia memfokuskan kecekapan pasukan khas udara kedua-dua buah negara, terutamanya bagi rampasan pesawat udara. Kami berasa sangat bangga dapat bergaul dan bertukar-tukar fikiran, bertukar-tukar maklumat dengan rakan seperjuangan kita dari Indonesia, khasnya pasukan dari Dan Bravo, untuk sama-sama mempelajari teknik-teknik baru yang mereka perolehi yang boleh digunakan pakai oleh Malaysia, dan mereka juga mempelajari teknik-teknik ataupun prosedur-prosedur yang boleh digunakan pakai oleh mereka untuk memperbaiki ataupun untuk menjalankan tugas di dalam anti keganasan, terutamanya yang berkaitan dengan tebusan-tebusan yang ada di dalam pesawat terbang, kerana itu adalah tugas utama pasukan khusus atau pasukan khas kedua-dua belah negara. Taklimat komprehensif bagi persediaan FTX atau Field Training Exercise atau latihan lapangan dilakukan oleh PASKAU dan Dan Bravo. Kami adalah pembela kebenaran. Tujuan saya di sini membebaskan saudara-saudara kami masih ditahan di Malaysia maupun di Indonesia. Jadi kalian jangan macam-macam. Saya ini bukan teroris, tapi pembela kebenaran. Saya minta saudara-saudara memahami ini. Nanti yang macam-macam saya tembak. Duduk. Tidak ada yang macam-macam. Kalau pemerintah Indonesia maupun Malaysia tidak mengabulkan permintaan kami, kalian saya bunuh satu persatu. Perhatikan, bunuh. Tidak ada yang berusaha menelpon polisi, tidak ada yang menelpon pemerintah Indonesia maupun Malaysia. Nanti kalian melihat menelpon, saya bunuh semuanya. Saat ini sudah saya bom. Kalau pemerintah Indonesia maupun Malaysia tidak mengabulkan permintaan kami, saya ledakan pesawat ini. Satu teroris merah. Pengemburan dilakukan ke atas pesawat Garuda Boeing 737 yang ditawan pengganas. Mengikut prosedur kedaulatan sesebuah negara, Dan Bravo dipertanggungjawabkan untuk melakukan serangan ini kerana pesawat yang dirampas adalah milik negara Indonesia. Sementara itu, PASKAU ditugaskan untuk membantu keberkesanan operasi memandangkan situasi ini berlaku di Malaysia. Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak akan kami tangkap. Exercise ini cukup berjaya, terutama dalam hal koordinasi serta kerjasama antara detasmen Batu atau antara Indonesia dengan Malaysia. Kita harus terus melaksanakan latihan untuk bisa saling kerjasama apabila ada hal-hal yang sebenarnya akan terjadi. PASKAU cukup mempunyai kemampuan yang tinggi, PASKAU cukup diandalkan, PASKAU cukup satuan yang dikategorikan setara dengan pasukan-pasukan khusus lainnya. Tentara Malaysia cukup respon, cukup punya kemampuan tinggi,
sama kita juga sama Malaysia begitu akrab, sering kita melaksanakan program-program latihan dengan pihak Malaysia maupun Indonesia. Baik, seluruh penumpang perhatian. Kami pasukan khusus Malaysia Indonesia. Situasi di bawah kendali kami. Mohon kerjasamanya, tangan di atas kepala. Kepala dekat-dekat. Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak, akan kami tembak. Mengimbas sejarah detik-detik pembentukan General Border Committee GBC Malindo pada 23 Julai 1972 antara Kerajaan Malaysia dan Indonesia, ia terhasil dari sebuah forum yang membincangkan penubuhan dan bentuk kerjasama keselamatan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Bagi eksersis kali ini, tempoh perancangannya dilakukan secara teliti selama 3 tahun. Operasi gabungan bersama ini menjadi sandaran untuk menangani serangan pengganas dan impak bencana kemanusiaan yang diakibatkan di wilayah kedua negara atau wilayah tertentu. Dari aspek kesungguhan mereka, dari aspek profesionalisme mereka, dari aspek kemampuan kedua-dua negara untuk menjayakan eksersis ini, memang saya amat berpuas hati dan kita akan terus untuk meningkatkan lagi usaha-usaha menentukan segala prosedur-prosedur tetap dan kita mengendalikan eksersis ini di masa hadapan serta kemampuan kita dalam segi capability kita akan melihat dan ianya akan menjadi pengajaran kepada kita. Eksersis ini juga bertujuan melatih pasukan khas yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kerjasama, persefahaman dan profesionalisme di antara pasukan Angkatan Tentera Malaysia, Tentera Nasional Indonesia serta agensi lainnya. Objektif ini juga digariskan kepada aspek strategik, operasional, taktik, teknik dan prosedur, psikologi serta penyelidikan dan pembangunan. Ia juga turut merangkumi objektif khas iaitu dalam aspek Joint Operation Planning, aspek kemampuan komander dalam Command Post Exercise dan dalam Field Training Exercise. Staf Perancang Latihan Gabungan Bersama atau SPL GABMA dibentuk untuk merancang latihan gabungan bersama di antara Tentera Nasional Indonesia dan Angkatan Tentera Malaysia. Di bawah GBC Malindo, terdapat Jawatankuasa Pelaksana Harian yang dikenali sebagai Jawatankuasa Staf Perancang atau SPC Malindo. Ia juga bertanggungjawab kepada GBC Malindo di dalam menyelaraskan badan-badan operasi dan bukan operasi seperti Jawatankuasa Kawalan Operasi Terkoordinasi JKOD atau Coordinated Operation Control Committee COCC. Jawatankuasa Latihan Bersama atau JKLB menyelaras kerjasama latihan kedua-dua negara. Manakala Kelompok Kerja Sosio-Ekonomi atau KK-SOSEC bertanggungjawab menyelaras aktiviti sosio-ekonomi. Go! Buka kaki. Mana duduk? Clear. Pesawat letek.
Bravo. 8 orang keluar. Kelompok Kerja Mencari dan Menyelamat atau Search and Rescue KKSAR bertanggungjawab mencari dan menyelamat sekiranya berlaku kemalangan maritim dan udara di daerah sempadan kedua-dua negara.